Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada Puan Jusia Edang serta rakan seperjuangan yang lain. Baik, pada kali ini kumpulan kami akan membentangkan mengenai tajuk Emotional Intelligence, yaitu Do Gender Different Exist in Emotional Intelligence, atau dalam Melayunya membawa maksud, adakah perbezaan jantina wujud dalam Emotional Intelligence? Baik, ahli kumpulan saya terdiri daripada 4 orang, yaitu saya sendiri sebagai ketua, Awang Hakimi bin Medin, nomor matriks BP 211606606. Seterusnya Saudari Era Nazira binti Jeffrey, nomor matriks BP 21110231. Saudari Siti Rokia binti Muhammad Nasir, BP 21110351. Dan akhir sekali, Saudari Nur Sabrina binti Muhammad Kasim, BP 21110061. Saya akan menerangkan mengenai emotional intelligence. Emotional intelligence telah terbukti penting dan mempunyai pengaruh dalam pelbagai bidang kehidupan seharian. Ia ditarifkan sebagai keupayaan untuk memproses maklumat, emosi dengan tepat dan cekap. Jordan dan Rowe 2002 mendefinisikan emotional intelligence ini sebagai satu konstruk yang melibatkan keupayaan individu untuk memantau dan mengawal emosi mereka sendiri dan orang lain, dan keupayaan mereka untuk membezakan antara kesan emosi yang positif dan negatif, serta keupayaan untuk menggunakan maklumat dari emosi untuk memantau fikiran dan tindakan. Teori Emotional Intelligence ini telah diperkenalkan oleh Peter Salovey dan John D. Mayer pada tahun 1990-an dan seterusnya dikembangkan dan dibawa kepada awam oleh Daniel Goleman. Konsep ini juga telah mendapat penerimaan meluas oleh orang ramai. Seterusnya, Emotional Intelligence ini mempunyai 5 komponen, iaitu kesedaran kendiri, pengawalan kendiri, motivasi, empati dan kemahiran sosial. Komponen pertama, kecerdasan emosi, ialah kesedaran yang bermaksud mempunyai pemahaman yang mendalam terhadap emosi, ketakutan, kelemahan, keperluan dan dorongan seseorang. Individu yang memiliki kualiti ini selalunya akan mengelakkan diri mengharap sesuatu perkara yang tidak realistik. Tambahan pula, individu akan mengetahui bagaimana perasaan mereka mempengaruhi mereka dan orang lain serta prestasi kerja. Komponen yang kedua ialah pengawalan kendiri. Ini adalah perbualan yang berterusan dengan diri sendiri yang membebaskan perasaan. Individu yang mempunyai kawalan yang tinggi terhadap kendiri mempunyai banyak keupayaan untuk menghadapi tekanan yang meluas, dan mereka juga tidak membuat keputusan yang buruk melalui tingkah laku yang impulsif. Regulasi kendiri akan membantu individu membuat keputusan yang bernas dan berada dalam kawalan serta dapat mengawal perasaan mereka. Komponen yang ketiga ialah motivasi, iaitu di mana individu mempunyai motivasi yang meluas kepada keinginan dalaman yang mendalam untuk mencapai pencapaian yang cemerlang. Individu yang bermotivasi ini selalunya mempunyai keinginan di mana ingin mencapai pencapaian yang melebihi mereka dan orang lain. Selain itu, individu yang bermotivasi tinggi akan kekal optimistik walaupun mereka pernah mengalami kegagalan. Mereka selalu komited dalam matlamat dan objektif untuk berjaya. Komponen yang keempat ialah empati, yang bermaksud bertimbang rasa dan memahami dengan mendalam mengenai perasaan orang lain. Individu yang berempati juga berkesan dalam mengekalkan bakat kerana mereka mampu mengembangkan peribadi dengan perhubungan dengan orang lain. Komponen yang terakhir merupakan kemahiran sosial individu, menggunakan keramahan mereka supaya orang lain memberi sesuatu atau apa sahaja yang mereka mahu. Individu sosial adalah seorang pemujud yang berkesan. Adakah perbezaan jantina wujud dalam emotional intelligence, ya ataupun tidak? Bagi saya tidak, kerana setengah pengkaji memberitahu bahawa perempuan lebih kepada emosi berbanding lelaki, tetapi pada peringkat kanak-kanak, perempuan lebih tinggi emotional intelligence berbanding lelaki. Manakala lelaki juga beremosi, tetapi kurang berbanding perempuan, kerana lelaki pada peringkat remaja, emotional intelligence mereka lebih tinggi berbanding dengan perempuan. Bentuk emotional intelligence mempunyai 5, iaitu
cara pengurusan emosi, keupayaan memahami emosi agar tidak melakukan perkara yang berbahaya dan di luar jangkaan, kepercayaan diri kendiri agar memotivasikan diri, membina dan memahami orang lain agar mereka faham emosi persekitaran, dan pengurusan hubungan dengan sekeliling. Kajian pengkaji dan faktor utama. Sesetengah pengkaji mendapati bahawa jantina tidak dapat menentukan kecenderungan emotional intelligence. Bahkan, emotional intelligence boleh dikatakan punca utama adalah cara sesebuah keluarga itu mendidik. Bahkan, persekitaran yang baik mampu mengasah tingkah laku dan contoh yang baik dalam pengendalian emosi. Saya Era Nazira binti Jepri, pemegang nombor metrik BP 21110231, akan meneruskan dengan perbezaan lelaki dan perempuan dalam emotional intelligence. Lelaki dan perempuan sebenarnya mempunyai perbezaan dalam kecerdasan emosi, namun masih banyak orang yang beranggapan bahwa wanita memilikinya daripada lelaki. Apabila mengikut kajian-kajian empirikal, yang mana kajian tersebut menunjukkan bahawa terdapat perbezaan antara lelaki dan perempuan dari segi kecerdasan emosi. Kajian-kajian lepas untuk kecerdasan emosi iaitu jantina dan kecerdasan emosi literatur bersistematik yang dikaji oleh Ros Azura, Hikmi, Norbai'a, Abdul Qadir dan Siti Marzia Zakaria. Mereka mengambil 12 kajian dan membandingkannya sehingga mendapatkan hasil kajian bahawa perempuanlah yang mempunyai tahap kecerdasan emosi yang baik berbanding daripada lelaki. Tetapi menurut Sean 2019, lelaki dan perempuan terbukti mempunyai kecerdasan emosi yang sama meskipun sudah berjuta-juta orang di seluruh dunia yang mengambil penilaian kecerdasan tersebut. Emotional intelligence ataupun EQ banyak dikaitkan dengan pelbagai kajian kecerdasan emosi dalam pekerjaan, kehidupan dan kepimpinan yang mana orang memiliki EQ tinggi akan mendapatkan kejayaan berbanding daripada orang lain yang memiliki EQ rendah. Walau bagaimanapun, apabila kembali lagi kepada persoalan perbezaan antara jantina dalam hal ini, mereka mempunyai EQ yang berbeza mengikut kekuatan ataupun kecekapan yang dianggap khusus untuk jantina, tetapi EQ dalam keseluruhan adalah sama. Sebagai contohnya, dalam buku yang bertajuk The Power of Perception, Leadership, Emotional Intelligence and the Gender Divide, yang mana berisikan kandungan bahawa wanita mendapatkan markah yang tinggi berbanding lelaki dalam bidang empati, tanggungjawab, sosial dan hubungan interpersonal, manakala lelaki pula mempunyai markah tinggi berbanding perempuan dalam toleransi, ketegasan dan harga diri ataupun keyakinan. Tetapi ada juga yang menyatakan bahawa kecerdasan emosi lebih tinggi bagi perempuan kerana hal ini sudah pun menjadi topik perdebatan oleh Goleman dan orang lain. Terdapat kajian di 90 negara yang didapati oleh Conferry. Conferry menyatakan bahawa hampir kesemua 11 daripada 12 skor tertinggi daripada kecerdasan emosi yang mendapatkan skor tertinggi iaitu perempuan. Manakala Goleman pula menyatakan bahawa wanita lebih konsisten ketika menunjukkan kecerdasan emosi diri sebagai kecekapan, dan jika berkaitan dengan kecemerlangan akan mendapati bahawa lelaki cenderung untuk tidak menghargai sebarang interaksi perhubungan dengan orang lain, namun sebaliknya dengan perempuan yang mana mereka mementingkan perkara tersebut. Terdapat juga perbezaan kecerdasan emosi dalam aspek sosial telah pun menunjukkan bahawa meskipun perempuan menerima pendidikan yang berat sebelah dalam emosi, namun lelaki akan diajar untuk meminimumkan, dan perbezaan jantina dalam kecerdasan ini mempunyai emosi tertentu seperti kesedihan, kelemahan, rasa bersalah dan ketakutan. Perempuan juga menghabiskan lebih banyak masa secara sosial di dalam perhubungan dengan dunia emosi, dan perempuan juga lebih sibuk mengekalkan nada positif emosi mereka serta orang lain bagi mengelakkan kemerosotan hubungan interpersonal agar rangkaian sosial baik. Sebaliknya pula, dalam teori Extreme Male Brain, Theory of Autism, yang bermaksud otak lelaki yang melampau autism, yang mana ianya dicadangkan oleh Baron Cohen untuk bergantung kepada hujah biologi dan sosial. Hal ini demikian kerana perkara tersebut dapat menyatakan bahawa otak lelaki dan perempuan disusun secara berbeza. Oleh itu, hujahan beliau ini menerangkan mengenai sistem kognitif dan tingkah laku antara lelaki dan perempuan yang mana ia berbeza dari segi fungsi. Baik, di sini saya akan membentangkan mengenai bahagian siapakah lebih emotional intelligent, adakah lelaki atau perempuan. Baik, di sini saya akan menerangkan perkara berikut. Emotional intelligence amat dipengaruhi oleh kawasan persekitaran, malahan ianya tidak bersifat tetap dan sentiasa berubah-ubah mengikut situasi yang dihadapi oleh seseorang individu tersebut. Justru itu, ibu bapa perlulah memainkan peranan dalam membentuk emosi anak-anak sewaktu kecil lagi. Menurut K. Suhaimi, 8 Mei 2017, terdapat beberapa kajian terbaru yang telah dikendalikan oleh
University Erasmus, yaitu mendapati bahwa otak lelaki adalah lebih pintar berbanding otak perempuan dalam pengawalan emosi. Dan anggaran perbezaan IQ yang telah dikenal pasti adalah sebanyak 3,75 mata. Hal ini membuktikan bahwa lelaki lebih pintar dalam pengawalan emosi berbanding perempuan. Dan terdapat satu kajian yang dijalankan di negara Belanda dengan melakukan imbasan otak MRI, yaitu Magnetic Resonance Imaging, antara lelaki dan perempuan seramai 900 orang, di mana otak lelaki adalah lebih besar berbanding otak perempuan, yaitu sebanyak 14%. Walaupun otak lelaki lebih besar daripada otak perempuan, namun kajian juga menyatakan bahwa daya ingatan wanita adalah lebih kuat berbanding lelaki. Melalui kenyataan yang dibuat oleh K. Suhaimi, berdasarkan kajian pakar menyatakan bahwa otak perempuan lebih cepat berfungsi dengan lebih efisien, bahkan mengatasi otak lelaki dalam ujian memori. Hal ini terbukti apabila ujian diberikan kepada lelaki dan perempuan dengan mengingat 18 gambar mengikut urutan yang betul. Walaupun otak perempuan lebih cepat berbanding otak lelaki dalam daya ingatan, mengingat sesuatu benda, namun kebolehan otak lelaki dalam menghayati keupayaan spasial adalah lebih baik berbanding perempuan. Kekuatan otak lelaki dalam mengingat sambil mengingati ruang dalam objek adalah lebih kuat. Sebagai contoh, memperbaiki peralatan seperti kereta, motosikal, dan benda-benda yang melibatkan mekanik. Selain itu, menurut Amy Hansen, wanita menunjukkan lebih cepat berdasarkan EI dan lebih konsisten berbanding lelaki. Dalam penulisan itu juga menyatakan bahwa terdapat 90 buah negara yang dikaji mendapati bahwa golongan wanita mendapat skor tertinggi dari segi kecekapan, kecerdasan emosi, dan kecuali kawalan diri. Daripada penulisan beliau menyatakan bahwa kajian Conferry, wanita adalah 86% lebih berkemungkinan berbanding lelaki untuk dilihat secara konsisten, menunjukkan kesadaran emosi diri sebagai kecekapan 18,4% berbanding lelaki hanya 99,9%. Wanita adalah 45% lebih berkemungkinan daripada lelaki untuk dilihat menunjukkan empati secara konsisten. Hal ini jelas bahwa wanita memiliki kebolehan dalam kecerdasan emosi. Selain itu, golongan wanita ini juga telah menunjukkan mereka dapat mengatasi golongan lelaki dalam aspek tunjuk ajar, pengaruh kepimpinan, dan sebagainya. Daripada beberapa kajian yang dijalankan, yaitu mengenai kecerdasan emosi, didapati bahwa terdapat beberapa faktor yang secara langsung dan tidak langsung membantu mengembangkan kecerdasan emosi wanita. Secara kesimpulannya, tidak dapat perbezaan yang signifikan antara jantina pada jumlah skor yang mengukur emotional intelligence. Akan tetapi, jantina mempunyai kecenderungan yang berbeza dari segi kesedaran diri emosi, hubungan interpersonal, harga diri dan empati. Namun begitu, Singh 2002 mendedahkan bahawa wanita mempunyai emotional intelligence yang lebih tinggi berbanding lelaki. Hal ini kerana wanita cenderung lebih emosional dan intim dalam perhubungan berbanding lelaki. Dalam arti kata lain, selain jantina, faktor lain seperti umur, etnik dan budaya dan tahap sosioekonomi perlu diterokai untuk menjelaskan mekanisme yang mempengaruhi pembangunan jantina dalam emotional intelligence.